Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Radwin Robin. Antara fokus, 250 penerima pingat dan bintang kebesaran negeri sempena hari kelahiran rasmi ke-71 yang di-Pertua Negeri Sabah. Terus dengan laporannya, silakan Radwin. Ya, sahih. Setiausaha Politik Kementerian Kewangan Negeri Dato' Rina Jainal mendahului 250 penerima pingat dan bintang kebesaran negeri sempena hari kelahiran rasmi ke-71 yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johor Dato' Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kukusan merupakan antara 17 penerima pingat Panglima Gemilang Darjah Kinabalu, PGDK. Turut menerima PGDK, Adun dilantik Datuk Dr. Ali Akbar Gulasan. PGDK merupakan darjah kebesaran kedua tertinggi negeri Sabah yang membawa gelaran Datuk. Sementara itu, Pengarah Penyiaran Sabah Salma Hashim dan Pengarah Jabatan Penerangan Sabah Jainisah Muhammad Nor pula antara 27 penerima pingat Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK. Seramai 58 lagi menerima pingat Ahli Darjah Kinabalu, manakala 54 menerima Bintang Setia Kinabalu BSK. Artis tempatan Stacy, Marsha dan Velvet dianugerahkan Ahli Darjah Kinabalu ADK. Pelakon dan pelawak Didi Alias pula antara 87 penerima Bintang Kinabalu BK. 24 penjawat awam pula mendapat pingat Perkhidmatan Terpuji. Penggunaan aplikasi Sabah Smart Parking yang diperkenal 8 Ogos lalu kini berkat kuasa sepenuhnya di seluruh bandaraya Kota Kinabalu bermula hari ini. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Sri Dr. Sabin Samita berkata, dengan peralihan ke sistem digital itu, kupon letak kereta yang lama kini diberhentikan pengeluarannya. Bercakap dalam sidang media pelancaran Sabah Smart Parking, Datuk Sri Sabin bagaimanapun berkata, baki kupon letak kereta sedia ada yang lama masih boleh diguna pakai. Dia sebenarnya digital parking ni kita boleh kurangkan dari segi operasi seperti printing coupon dan sebagainya, dan dia lebih efisien sebab orang boleh bayar dengan menggunakan apps kan. Jadi bila mereka tidak perlu kelang kabut pergi balik di kereta diorang untuk mau buat top up kan, kita boleh dapat collection yang lebih baik sebenarnya ya, dan cepat. Adanya aplikasi ini, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK menjangkakan pendapatan melalui tempat letak kereta akan meningkat lebih 20%. Sementara itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir berkata perubahan sistem tempat letak kereta berkupon kepada sistem digital merupakan satu usaha yang baik. Beliau yang juga Menteri bertanggungjawab kepada DBKK berkata aplikasi Sabah Smart Parking akan menjadi kebanggaan buat masyarakat bandaraya. Saya dipahamkan bahawa smart parking ini pada masa ini dia akan dikuasakan atau dilaksanakan di kawasan bandaraya proper, dan mungkin akan dikembangkan lagi di tempat-tempat yang lain, mungkin seperti di Manggatal dan Telipok. Setakat ini lebih 40,000 pengguna telah memuat turun aplikasi tersebut sebelum dilancarkan hari ini. Kempen Sandakan Selamat dan Bersih Majlis Perbandaran Sandakan MPS antara komitmen berterusan pihak berkuasa tempatan PBT dalam memelihara alam sekitar dan kesejahteraan dalam masyarakat. Timbalan Presiden 1 MPS Wilson Terence Thomas berkata, ia seiring objektif meningkatkan tahap kebersihan dan keselamatan di daerah berkenaan. Jelas beliau, pihaknya tidak hanya tertumpu kepada usaha menjaga alam sekitar, malah memastikan tahap keselamatan daerah sentiasa terjamin. Ini merupakan satu macam program pencetus untuk program selanjutnya yang mana kita boleh memperluaskan ke tempat-tempat lain, terutama sekali tempat-tempat yang memang ketara sekali dari segi pencemaran dan kekotoran. Dari segi mempromosikan pelancongan, kita mau menumpukan ke tempat-tempat yang ada potensi dari segi tarikan kepada pelancong. Jadi di sana kita akan cuba mempamerkan bahwa tempat itu adalah selamat. Mengulas mengenai persediaan daerah Sandakan sebagai bandar bersejarah, Wilson berkata pihaknya akan mempergiatkan usaha mempromosi industri pelancongan yang terdapat di daerah berkenaan menerusi pelbagai platform.
Program kempen sandakan selamat dan bersih yang julung kali diadakan ini diisi dengan ceramah dan pameran berkaitan keselamatan serta kebersihan. Pelbagai perkhidmatan akan disediakan sempena program Madani Rakyat PMR 2024 Sayangi Sabah yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat ini. Antaranya, kempen beli barangan buatan Malaysia serta program Jualan Rahmah Madani PJRM. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah, Zulfami Madudi berkata, program antara lain bertujuan membantu pengusaha tempatan dan masyarakat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih rendah daripada pasaran. PMR ni adalah inisiatif kita membawa servis kepada rakyat. Apa yang kita dah buat, inisiatif kerajaan dah buat, kerja Madani dah buat, kita bawa kepada rakyat, mendekati rakyat. Pertama, keduanya rakyat boleh secara langsung berinteraksi dengan kita punya penyedia perkhidmatan. Program Madani Rakyat PMR 2024 Sayangi Sabah dijangka dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. 36 reruai disediakan, antaranya perkhidmatan Touchpoint Rakyat, perkhidmatan berkaitan kos sara hidup, pameran aset kerajaan, Karnival Kerjaya dan program Libat Urus. Berbaki 2 hari lagi pembentangan Belanjawan 2025, Persatuan Alumni College Technical Yayasan Sabah KTYS berharap kerajaan akan meningkatkan peruntukan bagi meningkatkan sektor pendidikan negeri. Ketika ditemui RTM, Presidennya Datuk Muhammad Pakruddin Bian berkata ia termasuklah membantu golongan kurang berkemampuan mendapat pendidikan sewajarnya. Ia selaras dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ yang memfokuskan pembangunan modal insan. Saya mengharapkan belanjawan kali ini akan memberi lebih dana dan peruntukan kepada pendidikan, terutama dalam kita membangunkan modal insan bagi anak-anak Sabah. Sangat penting pendidikan ini ditawarkan kepada anak-anak Sabah, terutama bagi golongan-golongan B40 dan mereka yang miskin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan Belanjawan 2025 bertemakan Ekonomi Madani, Negara Makmur, Rakyat Sejahtera pada 18 Oktober ini. Beberapa premis baharu diwartakan sebagai kawasan larangan merokok bermula 1 Januari 2025. Tambahan itu menjadikan keseluruhan sebanyak 28 kawasan digazetkan menerusi Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Mereka yang ditemui RTM menyambut baik tambahan kawasan larangan merokok tersebut. Saya berharap para pengunjung dan juga yang bagi yang terutama yang merokok lah kan atau vaping ni, kamu kena alert lah pasal kita ada peraturan yang tak boleh merokok. Penguatkuasaan ini memang baik lah, sebab kita satu untuk menjaga persekitaran yang lebih sihat, untuk mengelakkan daripada perkara macam penyakit yang berbahaya lah yang disebabkan oleh rokok ni. Amat bagus dan dia akan menggerakkan rakyat supaya mengamalkan cara hidup yang sihat. Dan saya menyokong atas usaha kerajaan yang dibuat setakat ini. Ya, itu satu pekerjaan untuk kerajaan lah, untuk meneruskan. Memang sangat bagus bagi orang yang tidak perokok. Tindakan ini menunjukkan sensitif, kita punya government ni sensitif tentang kesihatan masyarakat awam lah. Kebaikan dia macam yang saya katakan tadi, kita boleh kurangkan pembuangan sampah merata-rata, terutamanya puntung-puntung rokok lah. Premis baharu yang diwartakan sebagai kawasan larangan merokok antaranya dobi, bangunan tempat kerja kerajaan dan swasta, pusat hiburan serta kawasan hospital, klinik, lift, tandas awam, tempat makan dan kedai berhawa dingin. Acara Cross Country Run antara medium mempromosikan keindahan alam semula jadi melalui kepelbagaian jenis sukan. Ia antara pengisian pertandingan bola sepak Piala Adun Siri keempat, anjuran bersama Pejabat Wakil Rakyat Tambunan dan Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA Tambunan.
Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tambunan berkata sebanyak 20 pasukan bola sepak di daerah Tambunan menyertai pertandingan berkenaan. Selain mengetengahkan tarikan pelancongan di daerah tersebut, ia juga dapat menggalak penyertaan belia dalam sukan bola sepak sekaligus mengelakkan mereka daripada terjerumus dalam gejala sosial. Sementara itu, pengerusi penganjur yang juga timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Daerah Tambunan, Prem Bichil Jeffrey Kitingan berkata pihaknya menetapkan beberapa perubahan dan penambahbaikan dalam syarat penganjuran pertandingan tahun ini. Antaranya mewajibkan setiap pasukan mengambil sekurang-kurangnya 3 pemain bawah 20 tahun dan seorang daripadanya wajib bermain di atas padang sehingga akhir perlawanan. Ini bagi menggalak keterlibatan dan pembangunan belia dalam sukan bola sepak sebagai persiapan Tamasya Sukan Sabah Saga 2025. Baikkan perkongsian dari negeri di bawah Bayu kembali bersama dengan Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Teruskan Sahih. Terima kasih Redwin.